Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kembali dengan cikgu. So, hari ni cikgu nak masuk geografi tingkatan 3 bab 9, iaitu melibatkan sumber semula jadi utama. Okey, sumber semula jadi sebelum ni kita baca sumber semula jadi. Hari ni kita nak baca yang melibatkan ekonomi. Sumber yang mana boleh dijadikan sebagai wang. Okey. Walaupun minyak sebenarnya dia duit. Okey, so kita tengok di sini ada sedikit fakta ya. Minyak mentah yang dihasilkan oleh Malaysia adalah yang bermutu tinggi dan dieksport okey, dalam kategori harga yang mahal. Okey. So kamu boleh tengoklah sumber daripada Petroleum Nasional Berhad. Okey, baik. Jadi kita nak tengok hari ini kita nak tengok taburan sahaja. Okey, di mana terletaknya sumber semula jadi utama di dunia. Okey, baik. Kita ingat baliklah sumber ni terbahagi kepada sumber tenaga bakar dan juga sumber tenaga alternatif, iaitu sumber semula jadi dan juga sumber yang kita panggil alternatif lah, sumber yang kedua, iaitu sumber yang kita nak gantikan dengan sumber yang ada hari ini. Baik, jadi hari ini kita nak tengok di sini apakah yang dilakukan oleh satu dunia mengenai sumber yang ada di setiap negara mereka, cara mereka menguruskan ataupun cara mereka mendapatkan sumber tersebut. Okey, kalau kita tengok di sini, di Arab Saudi ada petroleum. Arab Saudi antara one of the most pengeluar minyak di negara ataupun di dunia. Okey, itu sebablah berlaku peperangan yang banyak di kawasan Arab Saudi adalah salah satu sebab ya, bahan mentah dia lah. Bahan mentah minyak dia yang banyak. Okey, manakala di Amerika Syarikat lebih kepada gas asli. Gas-gas ni lah. Okey. Baik, manakala di Rusia arang batu, okey, dia melibatkan arang batu lah di Rusia. Okey, itu sebab depa nak gantikan dia dengan nuklear. Okey. Baik, manakala kita tengok di atas ni, gambar di atas ni, kalau kamu nampak air ni adalah geothermal Iceland. Geothermal ni melibatkan air dan juga haba. Okey. Yang seterusnya angin Belanda. Kalau ni one of the most popular lah, orang pergi pelancongan. Okey, angin, kincir angin. Baik, manakala di Perancis kita guna tenaga alternatif ombak untuk menghasilkan elektrik. Okey. Baik, di Jepun banyak mempraktikkan tenaga suria. Sama juga di Malaysia, hari ini kerajaan kita dan juga Tenaga Nasional Berhad memberi kita satu alternatif baru di dalam mencipta ataupun menyimpan elektrik melalui tenaga suria. Jadi dia TNB tawarkan kepada kita, siapa-siapa yang nak beli, siapa-siapa yang pakai benda ni, cikgu lupa pula. Okey, pakai benda ni, maka dia akan dapat potongan elektrik lah. Okey, baik. Manakala di China pula, dia melibatkan empangan, iaitu melibatkan air lah. Kita tengok situ, dia pakai tenaga hidroelektrik untuk menghasilkan elektrik. Okey, baik. Manakala di India, kita gunakan biomas, iaitu bahan bakar melalui najis dan juga tumbuh-tumbuhan lah. Okey, baik. Kita tengok ini latih diri. Nyatakan 3 sumber semula jadi boleh baru yang terdapat di dunia. 3 dia sumber apa? Sumber boleh baru ni, contohnya seperti biomas, tenaga air, tenaga suria. Okey. Manakala berikan 2 contoh negara lain yang mempunyai sumber semula jadi petroleum. Contohnya di Malaysia, di Arab Saudi, lagi dekat mana? Okey, ini antara-antara yang kita kenal lah. Okey, baik. So, latihan kita dah buat. Kita pergi sedikit sahaja krisis dunia lah. Krisis dunia ni. So, kita tengok di sini, krisis ni adalah satu masalah lah. Itu salah faham antara negara. Okey, eksploitasi dan pendudukan sumber semula jadi secara berterusan dan tidak terajang mengakibatkan kuantiti sumber semula jadi semakin hilang. Keadaan ini mewujudkan pelbagai krisis sumber semula jadi dalam aspek ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Okey, baik. Jadi kamu tengok di sini, kalau dari segi ekonomi, pendapatan negara, ekspor dan import tidak menentu. Kan? Kalau berlaku krisis dunia di Amerika Syarikat, maka negara-negara lain turut terasa. Jadi inilah ancaman dia. Okey, kejatuhan mata wang. Orang tak mau beli barang kita. Orang condemn barang kita. Ini adalah yang berlaku lah. Okey, kenaikan sumber harga seperti petroleum dan gas asli dalam pasaran dunia sebab bahan tu terhad, permintaan tinggi. Jadi harga dia meningkat. Dan juga peningkatan kos sara hidup. Kan? Bila kos sara hidup, contoh dulu kita beli RM50 penuh troli Tesco. Hari ni kita beli RM50, apa yang kita dapat? Beras, minyak. Itu yang cukup habis. Okey, baik. Kita tengok di sisi politik, perebutan kawasan. Macam kita tengok hari ni lah. Amerika Syarikat dengan sifat tamak dia, tak pernah nak cukup. Pada tiba-tiba jadi hero pula. Sedangkan pergi negara orang nak ambil sumber orang. Okey, baik. Yang kedua adalah tekanan politik lah.
Okey, yang ketiga peperangan saudara ataupun konflik dalaman lah. Okey. So yang seterusnya, masyarakat kita lah. Masyarakat kita berada pada tahap kadar kemiskinan yang tinggi, peningkatan kadar kebuluran pun masih tinggi. Jadi wujud pelbagai masalah sosial, contohnya seperti dadah, jalan dadah, pelajar yang tidak mahu belajar. Okey. Okey. Jadi inilah yang menyebabkan masyarakat masalah berlaku dalam masyarakat. Okey, manakala masalah alam sekitar pula, mestilah, wajiblah, mesti kepupusan flora dan fauna, uh, kejatuhan sumber, iaitu sumber kita semakin berkurang. Okey. Jadi inilah salah satu sebab lah yang berlaku, krisis-krisis yang berlaku, iaitu melibatkan empat lah: alam sekitar, masyarakat, politik dan juga ekonomi. So itu sahaja pada cikgu untuk hari ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan, iaitu contoh kerjasama antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.